KPM. Didik TV KPM. Pertandingan reka cipta ni dah dekat dah. Tapi kereta ni masih... Alah, macam mana nak menang macam ni? Kita ada alat-alat kat sini tapi... Tak faham lah macam mana kita nak tambah baik ni lah. Banyak sangat lah. Aduh, confused lah. Confused. Ni baca apa pula kan? Aduh, macam mana nak kita nak tambah baik ni lah? Aduh, susah lah benda ni. Tak faham lah. Kenapa tu Irfan? Cikgu! Cikgu Irfan ada masalah sikit lah cikgu. Ya ke? Sekarang ni kan Irfan tengah nak tamat baik kereta kawalan jauh ni. Okey. Tapi masalahnya Irfan tak faham lah komponen-komponen ni. Tak reti lah cikgu. Oh, jangan risau. Ha. Hari ni kami bantu Irfan untuk selesaikan masalah ni. Baik. Saya pun boleh bantu. Cikgu Ada pun nak masalah? bantu juga. Kalau Boleh. begitu jom sama-sama kita belajar hari ni. Boleh, tak ada Boleh. masalah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM. Bersama saya Irfan Syahmi hari ini. Apa khabar semua dekat rumah tu? Tak dengar lah. Aku buat sikit. Kalau sihat, bagus. Alhamdulillah, teruskan semangat ini kerana hari ini tentunya kita akan mempelajari mengenai mata pelajaran reka bentuk mekatronik, iaitu teknologi di hujung jari. Dengan mata pelajarannya adalah reka bentuk dan teknologi lah, seperti biasa. Baik, sebelum kita teruskan pembelajaran kita, Irfan ingat kepada semua untuk sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Macam mana? Okey, mudah saja, 3 cara mudah. Yang pertama sekali, jangan lupa untuk pakai pelitup muka di mana jua anda berada. Macam mana? Senang je kan, kita pakai pelitup muka, tutup di bahagian atas hidung dan juga di bawah dagu. Yang kedua, kalau tak ada tempat nak basuh tangan, jangan lupa untuk menggunakan gel pembasmi kuman dengan secukupnya. Dan jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya berapa? 1 meter. Lagi jauh, lagi bagus. Jangan bagi peluang kepada virus untuk menjangkiti diri kita. Baik. Sekarang ni bersama saya di studio ada 2 jejaka tampan. Siapakah mereka? Jom kita berkenalan dengan cikgu-cikgu kita. Assalamualaikum. Selamat sejahtera cikgu. Selamat sejahtera. Assalamualaikum. Selamat datang ke Mahir. Okey. Baik. Kali ni kita nak perkenalan terlebih dahulu. Apa kata kita persilakan Cikgu Nathan untuk memperkenalkan diri. Persilakan. Baik, nama saya Cikgu Nathan, berasal dari Kampung Bukit Nibong, Melaka, berkhidmat di SMK Bukit Baru, Melaka. Okey, berapa tahun pengalaman cikgu mengajar subjek ataupun mata pelajaran ni cikgu? Okey, pengalaman mengajar dah masuk 10 tahun. 10 tahun. Okey. Untuk dalam RBT tahun keempat. Tahun keempat. Lama dah Dah lama dah. Saya pun dah lama dah. Dan yang kedua kita cikgu ada Cikgu Amir Arif. Apa khabar cikgu? Selamat datang ke Mahir. Baik, alhamdulillah. Okey, Silakan diri. bismillahirrahmanirrahim. Okey, nama saya Cikgu Amir Al-Arif bin Mustafa Al-Bakri. Saya daripada SMK Tinggi Saint David dan saya berasal daripada Kampung Kandang, Melaka. Okey, orang Melaka Orang Melaka. dua-dua ni. Ya. Dua orang Melaka. Ada bawa macam dodol ke? Tak ada. Tak ada. Kita bawa kereta kawalan jauh dengan pagar saja. Okey, hari Kereta ni kita... penuh. Iyalah tu. Baik, sebelum tu cikgu, berapa tahun cikgu mengajar? Saya mengajar, kalau ikut tempoh saya mengajar adalah 7 tahun dan RBT ni baru sekitar dalam 3-4 tahun lah macam itulah. Baik. Bagi saya, kalau kita gabungkan pengalaman cikgu berdua ni, sudah cukup untuk kita belajar hari ini, Ya, insya-Allah. betul, insya-Allah. Tapi sebelum cikgu, kita kena sentiasa patuhi SOP macam saya cakap tadi. Jadi, dekat sini kita ada gel pembasmi kuman. Saya akan gunakan terlebih dahulu. Okey, seterusnya saya nak minta cikgu Nadan pula. Silakan. Okey, untuk adik-adik dekat rumah semua ataupun mereka yang menonton, jangan lupa untuk mengemas kini aplikasi Mas Sejahtera untuk mendapatkan temu janji vaksin. Okey, sebab sekarang ni cikgu dah dapat vaksin belum? Dah. Lengkap 2 dos. Lengkap 2 dos. Baru 1 dos. Baru 1 dos. Apa? Akan ada rezeki cikgu nanti. InsyaAllah. Baik, kalau kita dah jaga SOP dalam studio ni, apa kata kita mulakan. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai reka bentuk mekatronik.
Mechatronic tu apa cikgu? Sejenis robot atau macam mana ni? Kan? Kalau itu silakan cikgu. Okey, reka bentuk mekatronik ini sebenarnya dia mudah. Okey. Dari segi definisi dia sangat mudah. Okey, dia menggabungkan disiplin ilmu ada 4 benda. Yang pertama cikgu? Okey, yang pertama elektrik, yang kedua elektronik, mechanical, kemudian kawalan dan pengaturcaraan. Betul. Jadi dia adalah gabungan 4 ilmu disiplin ilmu ni yang membentuk satu gabungan mekatronik. Okey, dia gabungan 4 disiplin ilmu cikgu Ya. Ah. Jadi kalau sesuatu produk itu dikenali sebagai produk mekatronik perlu ada 4 perkara ni lah. Kalau tak cukup satu bukan mechatronic lah. Bukan. Bukan. Mungkin jadi Keempat-empatnya mechatro perlu je. Ya. Tak cukup satu kan? Ya. Okey, bagaimana pula dengan kita punya objektif pembelajaran kita? Okey, untuk hari ini kita sebenarnya membawa kepada sambungan daripada minggu lepas. Okey. Sebab minggu lepas kita dah pun sampai ke tajuk 1.1.5. Ini siri ketiga betul cikgu? Betul. Hari ini adalah siri ketiga. Jadi kita akan mulakan dengan tajuk 1.1.6 iaitu membuat penambahbaikan pada produk berdasarkan lakaran yang telah dibuat. Kemudian 1.1.7 iaitu akan membuat penilaian kefungsian atas produk yang telah diubah suai. Baik. Jadi 2 aktiviti bersama 2 orang hari ini. Okey. Lepas kita siap, lepas kita dah buat penambahbaikan, kita akan ujilah. Akan uji pula. Penambahbaikan tu sama ada dia berfungsi atau tidak. So kita nak tahu benda tu. Dan yang akan Okey. buat ni adalah Irfan ya? Saya bukan kena kami. buat juga. Irfan kena buat. Alamak, okey. Adik-adik kat rumah tolong Irfan kat sini, okey? Baik, selepas ini kita akan bersama dengan Cikgu Amir terlebih dahulu. Ya, Betul? Untuk betul. segmen 2. Okey, kalau macam itu Cikgu kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di Maher Didik TV KPM. Okey. Hai murid-murid, tahukah anda revolusi perindustrian keempat atau lebih dikenali IR 4.0 Fourth Industrial Revolution merupakan kemajuan sistem industri yang berkembang dengan lebih hebat menerusi konsep cyber fizikal dalam mengawal dan mengurus operasi industri pengeluaran. IR 4.0 sangat berkait rapat dengan bagaimana teknologi tahap tinggi mempengaruhi kehidupan harian manusia. Revolusi industri di dunia telah melalui 4 fasa iaitu bermula revolusi industri 1.0, diikuti revolusi industri 2.0, kemudian revolusi industri 3.0 dan seterusnya revolusi industri 4.0 yang berlangsung pada masa sekarang. Revolusi industri 1.0 bermula pada abad ke-18 dengan peralihan daripada pembuatan mahir yang membuat barang dengan tangan kepada pekerja tidak mahir menggunakan mesin yang dikuasai oleh roda air atau enjin wap. Revolusi industri 2.0 berlaku pada akhir kurun ke-19. Industri ini lebih banyak berkaitan dengan penggunaan elektrik menggantikan air dan wap sebagai sumber kuasa utama di kilang-kilang. Revolusi perindustrian kedua juga menandakan permulaan barisan pemasangan bahagian yang boleh ditukar ganti dan bermulalah zaman pengeluaran secara besar-besaran. Revolusi industri 3.0 diperkenalkan pada abad ke-20 dengan penggunaan teknologi yang lebih baharu berbanding lama. Otomasi dan sistem perkomputeran mula diperluaskan semasa era industri ini. Revolusi industri 3.0 sering dirujuk sebagai revolusi digital dan muncul perubahan daripada sistem analog serta mekanikal kepada yang digital. Selain itu, ia juga dikenali sebagai zaman informasi. Revolusi industri 4.0 diperkenalkan oleh Klaus Schwab, pengasas Forum Ekonomi Dunia dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution. Penggabungan reka bentuk mekatronik bersama internet pelbagai benda, data raya dan perkomputeran awan bagi membentuk sistem pengeluaran pintar. Teknologi komunikasi dan rangkaian internet telah menjadi jauh lebih baik dengan kemajuan teknologi tanpa wayar iaitu 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth dan yang paling baharu adalah 5G. Terima kasih. Jumpa lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali bersama kami di Maher Didik TV KPM. Sekarang ni tadi ada Cikgu Nadan tapi Cikgu Nadan bagaimana ni? Kenapa Cikgu Amir je kat sini kan? Dan tentunya Cikgu Amir dekat sini untuk menerangkan tentang kita penambahbaikan untuk kereta kawalan jauh. Betul. Yang di mana Ifat ada masalah awal tadi. Tak tahu macam mana nak buat tambah baik ni Cikgu. Alright, sebab kereta kawalan jauh ni, bila kita main biasa saja, maksudnya kita senang langgar kan? Betul. Bila kita main, kita senang langgar Dinding lah. kita langgar benda lain. Langgar kaki orang lah. Sekarang ni, kalau boleh kita nak buat tambah baikan dia, kita buat penambahbaikan yang lebih baik. So kita nak tambah ada sedikit komponen-komponen lain. Baik. Supaya apabila dia berjumpa, dia hampir melanggar dinding, dia akan berhenti. Dia akan berhenti secara automatik. Maksudnya ada sistem yang akan memberhentikan dia secara automatik. Dan juga apabila dia lalu tempat yang gelap, ada satu LED yang akan menyala. Akan ada lampu yang akan menerangi jalan itu. Yes. Kita boleh tengok pada slide kita. Kalau kita lihat kat slide sekarang, dia adalah untuk kita akan tengok kepada gambar rajah blok. Gambar rajah blok yang asas adalah yang berwarna putih tu. Kalau kita lihat dekat kita punya slide, gambar rajah blok asas dia adalah yang berwarna putih, manakala yang berwarna biru dan berwarna kuning serta berwarna ungu itu adalah penambahbaikan. Baik. Yang kita akan buat kepada kereta kawalan jauh supaya dia orang kata lebih canggih. Lebih canggih. Dan orang kata dia lebih automatik. Automatik. Selamat jugalah. Yes, supaya kita apabila kita bermain dengan kereta kawalan jauh tidak banyak berlaku pelanggaran. Betul. Dan apabila dia lalu tempat gelap ada LED yang akan menyala. So nampak lebih orang kata lebih automatik lah. Baik. Itu yang pertama lah. Kita akan lihat kepada gambar rajah blok yang baharu. Apa yang kita akan tambah baik. Seterusnya kita akan lihat kepada lakaran reka bentuk mekatronik bagi penambahbaikan yang kita buat. Bagi penambahbaikan yang kita buat, kita kena pandai untuk susun dekat mana komponen-komponen yang penambahbaikan yang kita nak buat tu, kita nak susun dekat kereta kawalan jauh kita nak susun dekat mana? Dekat mana? Kita tak boleh nak letak komponen tersebut sesuka hati. Contohnya kita ada menggunakan satu penderia inframerah, penderia jarak. Penderia jarak sebetulnya adalah kita letak dia di bahagian hadapan. Kenapa kita nak letak di bahagian hadapan? Sebab kereta kita nak jalan ke depan. Betul. Dia tak akan mundur belakang. Kan? Sebab apabila kita jalan ke depan, ada sesuatu halangan, dia akan dapat kesan dulu. Kalau kata kita letak dia di tengah-tengah, dia tidak akan berfungsi dengan baik. Betul. Faham? So kita kena bijak dalam tempat untuk kita meletakkan komponen-komponen tambahan dalam kita punya lakaran. Kita boleh kena decide kat situ dekat mana. Lakaran ni penting Cikgu sebenarnya. Lakaran ni sangat penting sebab kita akan tahu dekat mana kita nak letak bateri, dekat mana kita nak letak mikro pengawal kita, dekat mana kita nak letak buzzer. Contoh macam buzzer. Buzzer ni satu komponen yang besar. Kalau kita lihat dekat sini, dalam semua komponen yang ada, buzzer dia besar. Besar. Apa fungsi dia Cikgu? Dia akan sekejap lagi saya akan terangkan dia punya fungsi. Untuk buzzer ni, apabila dia besar, apabila kita letakkan dia pada kereta kawalan jauh kita, kita perlu elakkan wire je terkena kepada roda. Sebab dia besar dan wire dia agak panjang jugalah. So kalau kita salah letak Cikgu akan dia mengganggu kelancaran. Yes, mengganggu kelancaran kita punya kereta kawalan jauh. Dan LED juga. Contoh macam LED. Sekejap saya tengok LED saya. Mana LED saya? LED Cikgu? Ni dia. Dia kecil je kan. Itu. Kalau kata LED ni, LED pula kita kena letakkan dia juga di bahagian hadapan. Kenapa kita nak letak dekat bahagian hadapan? Sebab dia nak menyuluh jalan kita. Macam lampu kereta kita lah Cikgu. Ya. Ada ke lampu kereta kita jumpa dekat tengah-tengah? Tak ada. Ada kat tepi-tepi. So kita akan jumpa dekat hadapan. Kenapa kita jumpa dekat hadapan? Supaya dapat menyuluh jalan kita. Itulah kepentingan dia untuk kita lihat kepada lakaran reka bentuk mekatronik ini. Ada apa-apa nak tanya lagi Ifan? Sekarang boleh tak ada Cikgu? Kita teruskan terlebih dahulu. Kita teruskan seterusnya kita pergi kepada komponen tambahan. Kita nak lihat kepada komponen-komponen tambahan yang akan kita gunakan dalam penambahbaikan kereta kawalan jauh ini. Sebelum kita tahu komponen apa nak guna, kita mesti tahu juga dia punya fungsi. Kalau tak tahu fungsi pun pelajar murid-murid pun tak tahu macam mana nak guna kereta. Saya tadi pun ada masalah yang sama dengan murid-murid kat rumah tu Cikgu. Komponen yang pertama yang kita akan gunakan adalah perintang peka cahaya. Perintang peka cahaya. Dalam bahasa Inggeris biasanya kita akan guna short form iaitu adalah LDR. Perintang peka cahaya ni kalau kita lihat dia dapat mengesan keamatan cahaya. Dia akan lihat keamatan cahaya sama ada cahaya tu cerah, gelap dan sebagainya. Dia boleh kesan keamatan cahaya. Tahu tak dekat mana dia biasanya digunakan? Dekat mana Cikgu? Agak-agak dekat mana?
Dekat bahagian Tak, dia dekat orang kata dekat pasaran kita ni. Dekat, okey. Dekat rumah kita, kat mana digunakan? Tahu tak? mana cikgu dekat kawasan depan rumah cikgu. Depan rumah. Okey. Ah. Dia okey, untuk LDR ni biasanya kalau kita jumpa kita lihat dia dekat lampu tidur. Lampu tidur. Dekat lampu tidur, Okey. perasan tak apabila kita tutup semua lampu pada waktu malam, tiba-tiba lampu tidur kita akan menyala secara automatik. Yang ini LDR ni? yang mengawal sistem tersebut, yang memberikan dia punya isyarat kepada mikro pengawal tersebut adalah LDR lah. LDR, okey. LDR itulah yang berfungsi. Baik. Ah, Bila okey. dia mengesan cahaya dan dia akan mengikut keamatan cahaya Mengikut itulah. keamatan cahaya itu, sama ada cahaya itu cerah dan sebagainya. Dia akan automatik. Dia akan automatik. Faham. Okey, yang kedua adalah diod pemancar cahaya ataupun kita kenali dia dengan nama LED. Sangat popular. Betul. Sebab kita dah beralih daripada satu fasa iaitu kita penggunaan lampu pijar kepada lampu-lampu LED. Kenapa kita guna LED? Mungkin lagi selamat cikgu. Lagi selamat. Okey. Jimat tenaga. Jimat tenaga, yes. Kebanyakannya kenapa kita guna LED? Yang pertama adalah dia boleh digunakan dalam jangka masa panjang. Okey, tahan Tempoh lama. hayat dia lebih panjang berbanding dengan lampu pijar dan lampu-lampu yang lain. Baik. Itu kelebihan lampu LED. Yang kedua, dia dapat menghasilkan cahaya yang lebih terang. Kenapa dia dapat hasilkan cahaya lebih terang? Sebab memang dia berfungsi untuk memberikan pencahayaan yang terang. Baik. Okey. Dan LED ni penjimatan elektrik dia adalah lebih baik berbanding dengan kita gunakan lampu yang pijar. lain lah, lampu Lampu pijar. pijar. Baik. Alright. Okey, yang ketiga kita gunakan penderia inframerah. Okey, apa itu penderia inframerah? Okey, yang kita gunakan ni adalah penderia inframerah, penderia jarak. Okey, untuk kita mengesan sesuatu jarak. Kita boleh laraskan jarak ni. Okey, buat pengetahuan Irfan, Ya, saya. penderia inframerah ni adalah penderia secara analog. Analog. Kita okey. panggil dia analog. Maksudnya, cikgu? Penderia ada dua konsep. Okey, yang pertama analog, yang kedua adalah digital. Digital. Okey, digital ni lebih kepada on off. On off, okey. Itu On digital. off, 1-0. Baik. Okey, kalau analog, okey, contoh macam LED punya kecerahan kita boleh kawal Kita boleh kawal menggunakan penderia inframerah ni. Contohnya nyala terang, malap padam. Okey. Beza tak? Beza cikgu. Kalau kata biasa nyala padam. Nyala padam. Dia tak ada dia punya Digital ketepatan nyala tu kan? padam. Kalau analog dia lain. Dia terang malap semakin malap padam. Okey, dia ada dia punya proses dia cikgu. Yes. Dan dia ada dia punya pemboleh ubah dia yang perlu kita susun supaya dia dapat ikut arahan apa yang kita nak lakukan pada kereta kawalan jauh kita. Faham? Okey, boleh Itu So yang yang inilah dia punya, orang kata dia punya mata lah Mata untuk kereta dia lah. kawalan jauh kita supaya dia dapat kesan objek apa yang ada di hadapan supaya dia kereta kita tidak akan langgar. Kejap lagi kita akan pasang cikgu. Kita akan pasang. Saya Kita akan ajar akan Irfan pasang, bagaimana baik. nak pasang benda tu. Okey, seterusnya. Yang ketiga, yang keempat, pembas. Okey, pembas tadi yang Irfan tanya, apakah fungsi pembas? Okey, dia akan menghasilkan satu bunyi yang berfrekuensi tinggi. Okey, kenapa ada pembas dalam penambahbaikan yang kita nak buat? Kalau jaraknya macam dekat cikgu, dia akan bunyilah. Yes. Okey, sebab itulah kita gunakan pembas dalam ni sebagai penggera, alert kepada kita bahawa kita dah nak hampir melanggar sesuatu halangan di hadapan. Berapa jarak ni cikgu akan bunyi ni? Okey, kalau kata biasa untuk tu saya akan letakkan sekitar dalam 7 cm. 7 cm. Okey, 7 cm macam tu lah, sekitar 6 ke 7 cm macam tu. Saya akan pastikan dia tidak akan melanggar objek yang berada di hadapan. So, bila dia kesan saja objek 7 cm, okey, kereta kawalan jauh kita ni akan berhenti secara automatik dan penggera akan berbunyi. Berbunyi. Okey. Bunyi nampak dia kuat cikgu Bunyi dia kuat tak cikgu? Bunyi dia kuat, nanti kita akan dengar. Baik. Nanti kita akan dengar. Okey, seterusnya adalah wayar pelompat. Wayar pelompat ni kita gunakan bersama-sama dengan komponen. So, komponen akan bersama dengan wayar pelompat. Dia warna-warni cikgu ni Ya, betul. Alright. Okey. Seterusnya adalah kod pengatur caraan tambahan yang kita akan buat untuk kereta kawalan jauh kita. Okey. Coding ni kita akan buat okey pada satu aplikasi khas. Okey, kita akan buat dan benda ni kita akan gabungkan dengan coding yang terdapat pada kereta kawalan jauh. Kita Yang gabungkan asal. sekali Kita gabungkan sekali. Okey, asal dengan yang kita tambah baik. Yes, dekat sini saya dah letak coding untuk LDR, saya dah letak coding untuk LED, saya letak coding untuk pembas dan saya dah letak satu coding untuk penderia inframerah. Okey. Tadi kalau kita lihat dekat sini dia ada if C Ain 1. Okey. Cikgu soalan, Ain tu siapa cikgu, kawan cikgu? Ain tu adalah analog input. Analog Analog input. Okey. Sebab LDR ni adalah komponen input. Komponen Okey, input, komponen baik. input.
Okey, kalau DAUT, nampak tak ada perkataan DAUT 5? DAUT 5, yes. Okey, DAUT 5, okey. DAUT 5 itu adalah untuk LED tu. DAUT tu adalah digital output. Digital output. Okey. Sebab dia yang menghasilkan cahaya. Betul. Betul Dia tak? output kan. LDR yang mengesan ke amatan Mengesan, cahaya. betul. LED yang Akan menghasilkan mengeluarkan cahaya. Ya, sama Faham. juga dengan pembas dan juga penderi inframerah. Merah. Okey. Okey, boleh. Boleh, Okey? cikgu. Sebab tu kalau kita lihat bagaimana kita nak buat pengatur caraan ni, kita perlu sesuaikan dengan kereta kawalan jauh kita apa yang kita nak buat. Okey. Alright. Kita tengok yang asas dulu dan kita buat tambah baik. Okey, seterusnya last kali ini adalah diagram dia. Bagaimana kita nak susun kereta kawalan jauh kita berdasarkan kepada diagram yang telah saya tunjukkan. Ada dekat sini. Okey. Sekarang marilah sama-sama. Okey, Iman. Okey. Alright. Apa yang Cikgu kita buat ada yang pertama, beberapa cikgu? komponen. Marilah sama-sama kita pasang komponen pertama. Saya Okey. nak Irfan pasang LDR dulu. LDR. Okey. Saya bagi Irfan wire pelompat. wire pelompat. Okey. Alright, pasangkan dulu. Pasangkan dulu. Okey. Okey. Ibu pasang. Baik, kita pasangkan dulu cikgu. Okey, pasangkan. Ini adalah wire pelompat jenis female to female. Female to female. Female to female. Okey, baik. Okey. Boleh dah pasang cikgu? Alright, dah pasang. Okey, kalau kita lihat dekat situ, dia ada untuk LDR dia ada out, dia ada 5 volt dan dia ada ground. Okey, untuk betul. output dia, kita pergikan dia kepada in 1. Cari In dekat situ. 1. Analog in 1. Kat sini cikgu? Yes, cucukkan dia dekat Okey. analog Susut satu in je. 1, cucuk 1. Susut satu je. Okey. Baik. Okey. Mhm. Mana yang output Betul tak yang output? Betul Output sana. warna apa? Output tadi warna kelabu. Kelabu, okey. Yang kelabu tu Kita cucuk. kelabu Kita masukkan warna kelabu. Okey, yang kelabu kita cucuk. Okey. Okey, seterusnya kalau kita lihat yang kedua adalah 5 volt. Okey, kita cari 5 volt. 5 volt. 5 volt adalah berwarna ungu. Okey, Warna Irfan ungu. ambil warna ungu, Okey. wire warna ungu. Cucukkan kepada cucukkan kepada 5 volt. 5 volt di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Kanan. Okey, kat Alright. sini baru Okey, Irfan pun dah cucukkan. pandai. Senang Baik. je, dia main cucuk-cucuk je. Dia cucuk je Okey, seterusnya adalah ground. Okey, ground. Okey, ground adalah wire berwarna biru. Biru, Okey, okey. Irfan cucuk pada ground. Ground dekat mana cikgu? Okey, kat bawah ni. Okey, nampak GND. Okey, Ada tulis GND. Cucukkan saja. Okey, cucukkan dekat sini. Okey, ground maksudnya kita. Irfan dah pasang untuk LDR. LDR. Senang tak, Okey, Irfan? Selesai. Okey, selesai. Seterusnya, Irfan boleh tak tolong saya pasang untuk LED? LED, Okey, LED okey. saya bagi Irfan 2 wire pelompat. Wire pelompat. Female to female. Female to female. Okey, cucukkan cikgu. dulu. Baik. Cucukkan Okey. dulu. Lepas Ini cucuk. untuk LED cikgu Itu untuk LED pula. Baik, Okey. baik. Okey. LED ada perkataan in kat situ. In cikgu Okey, ada tak perkataan in dekat LED tu? Ada cikgu? Okey, in tu Irfan cucukkan dia pergi dekat DAUT 5. Sekejap cikgu Boleh? Okey, boleh. Okey. Okey, DAUT 5. Okey. In tu pergi dekat DAUT 5. Okey, ada kat sini. Okey, DAUT 5 cucuk dekat DAUT 5. Kita warna merah cikgu Yes, kena tengok warna dia. Okey. Baik, DAUT 5. Okey, DAUT 5. Okey, Irfan cucuk Baik. dekat DAUT 5. Okey, seterusnya kalau kita lihat kat situ dia ada ground juga. Ada ground juga Ada cikgu, ground betul? juga. Aha. Okey, warna dia warna coklat Warna coklat? Okey, warna coklat cari ground. Cari ground lagi. Okey, dekat carikan bawah ground. ni boleh cikgu Boleh, boleh, boleh. Tak ada Okey. masalah Irfan. Pandai ya Irfan. Senang saya ajar, tak payah susah. Okey, sekarang kita ada penderia inframerah. Okey, Irfan okey. pegang penderia inframerah. Baik. Okey, warna kuning, Warna Irfan warna kuning. Irfan cucukkan pada in 2. Ain 2. Okey. Okey, baik ada Ain Ain 2. 2. Okey, saya Pandai, cucukkan Irfan, Ain 2. Okey. Okey, seterusnya wire warna merah. Warna merah. Warna merah Irfan cucukkan kepada 5 volt. 5 volt sebelah sini. Sebelah sini. Okey. 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 Seterusnya wire hitam Irfan Hitam. cucukkan kepada ground. Ground. Okey, cari ground. Ada tak lagi ground kat sini? Ada banyak ground. Ada. Oh ni Irfan, ini banyak ground. Okey, kat sini. Terlalu banyak Baik. ground dekat situ. Okey. Dan last sekali komponen yang last sekali Irfan kena pasang adalah Buzzer. komponen buzzer. Okey. Okey. Buzzer Irfan pegang. Okey. Saya tak nak bagi tahu dekat mana. Okey. Irfan agak-agak apa? Kalau buzzer. Buzzer tengok tu. Buzzer Warna dekat mana? merah. Kita ada DAUT 6 cikgu. Yes, kita Okey. pakai dekat DAUT 6. Warna merah DAUT 6. Okey, masukkan. Okey, seterusnya warna hitam. Warna hitam dekat ground lagi satu. Yes, Kita masukkan. pandai, Irfan. Okey, kita masukkan kat sini. Okey, seterusnya kita pasang dekat Baik. situ. Okey. So, sekarang Irfan dah siap. Betul. Dah siap untuk penambahbaikan kereta kawalan jauh. Irfan pun boleh buat. Maksudnya betul. kalau Irfan boleh buat, yang baru saja belajar pada hari ini boleh buat, murid-murid dekat sekolah kita pun sepatutnya boleh buat untuk pemasangan kereta kawalan jauh sebab dia lebih mudah sebenarnya, tak susah mana. Betul. Cuma kita perlu faham diagram. Baik. Bagaimana kita nak setkan diagram tu supaya kita dapat faham. Okey, lepas tu kita nak susun Irfan. Okey, nak Boleh susun tak pula? kita nak susun? Okey. Okey. Kita ambil dulu IR ni dulu. IR, Okey, okey. IR, sensor IR ni Irfan nak susun dekat mana? Dekat bahagian depan cikgu. Ni depan. Okey, depan. Okey, ini Okey. depan. Okey, kita pusingkan depan. Okey, nak letak
kat situ. So kita perlukan apa? Kita perlukan satu bracket. Satu bracket. Okey, bracket ni saya pakai double tape lah. Double tape kita sahaja, perlukan satu kan? bracket. Okey. Kedudukan ni macam mana cikgu? Kat Kedudukan sini dia bukan. kat mana, cikgu? Sekejap nanti saya tunjukkan dekat Baik. depan sekejap. Tadi kat rumah kalau nak gunakan pisau sila dapatkan pengawasan untuk buat betul dulu. Okey. Hati-hati. Yang ini cikgu dah ada pengalaman tak? Betul. Okey, bracket ni kita boleh letaklah dekat depan. Okey. Tempat yang sesuai lah. Okey, lepas tu Irfan dia punya ini. Irfan pasangkan dekat depan. Pasangkan dekat mana, cikgu? Dekat depan ni je. Kita letakkan dia macam ibarat macam mata. Okey, macam tu. Macam tu je. Okey, dia macam mata lah. Kita lekatkan sahaja. Lekatkan saja. Sebab Lekatkan okey, sahaja. kenapa kita guna double tape? Kenapa kita tak guna gam-gam yang lebih kuat apa semua? Sebab bila double tape kita boleh buka semula. Baik. Dan pelajar lain boleh gunakan semula. Murid-murid lain boleh gunakan semula. Kita punya hasil kerja ni dan senanglah untuk pelajar-pelajar murid-murid lain lihat apakah pemasangan yang telah kita buat pada kereta kawalan jauh kita. Dan kalau ada sebarang kesalahan cikgu boleh kita cabut Ya, balik. cabut balik. Okey, seterusnya kita letak LED. Okey, LED. Irfan sekejap Saya bukakan dia punya tape untuk LED ni. Okey, Nanti Irfan silakan. lekatkan. Baik. Sekejap. Dia memang susah sikit nak buka. Yalah tu, kita perlukan ketelitian Ketelitian untuk kita buka dia. Ya, betul. Yang paling penting macam Zaifah cakap tadi, jaga Okey, keselamatan. Irfan. Okey. Boleh pasang. Okey. Tadi saya kata LED dekat mana? Dekat depan cikgu. Kenapa dia perlu dekat depan? Dekat depan sebab dia akan menyuluh jalan-jalan kita. Yes. Itulah kebijaksanaan yang kita nak. Okey, Irfan ambil. Baik. Okey, letakkan saja. Lekatkan saja. Kat sini boleh Ya, betul. Okey, baik. Kan senang? Senang tak Irfan? Senang cikgu? Tadi pening kan? Tadi macam susah Bagaimana kita nak buat supaya sebab itulah perlunya seorang guru Betul. untuk menyuluh jalan kepada anak-anak murid. Kita pakai LED, kita pakai ilmu. Okey. Okey, seterusnya kita pasang buzzer. Buzzer. Okey, buzzer sama juga saya perlu buka dia punya tape Silakan, sekejap. cikgu. Okey. Okey, kita buka terlebih dahulu. Yang ni cikgu dah pasang saya kat rumah lah kan? Saya dah pasang siap-siap lah kat rumah tapi belum buka lah. Belum buka, okey. Yang ni buzzer kita boleh lekat kat mana yang sesuai. Yang sesuai. Tak kisah. Dekat depan boleh, belakang boleh, tengah-tengah boleh. Kat Tak ada sini masalah. boleh tak cikgu? Boleh. Irfan letak je. Okey, baik. Irfan letakkan dekat sini. Okey. Itu dia. Kan senang? Okey. Terus yang terakhir sekali adalah terakhir. LDR. Okey, saya bukakan LDR. Okey, Irfan pun boleh letakkan dekat mana yang sesuai. Kalau nak letak depan lebih baik. Depan lebih baik. Depan lebih baik. Jangan terlalu depan, agak-agak kat belah-belah sini. Kat sini Kalau kat sini boleh. Boleh, tak ada masalah. Okey, ada cabut dah. dia. Cabutlah. Tekan Okey, sikit. Tekan sikit letak sini. Okey. Okey, Irfan tekan sikit. Okey, Irfan tekan. Cabut Boleh. dia. Okey. Okey. Kita tekan saja. Okey, tak apa dah. Sebab dia punya Dia tak melekat. dia tak Start kat melekat. sini lah. Tak apa. Okey, baik. Okey, boleh. Mungkin cikgu berceritakan sedikit apa yang kita dah siapkan ni dekat Okey, penonton di rumah. kalau secara asasnya ini adalah penambahbaikan bagi kereta kawalan jauh. Betul. Yang kita dah buat berdasarkan kepada 4 komponen yang kita dah terangkan sebentar tadi dan sekarang Irfan pun dah pasang. Betul. Saya nak tanya Irfan, senang atau susah? Bila cikgu dah ajar Irfan ni kan macam mana cara dia untuk buat dengan betul, senang sahaja sebenarnya. Senang betul? Senang sahaja. So kalau Irfan kata senang, maksudnya murid-murid dekat rumah juga ataupun dekat sekolah nanti kamu semua boleh buat sama macam Irfan buat. Boleh ikut, tak ada Sebenarnya masalah. tak susah. Mereka lagi bijak daripada saya. Yes. Okey, so dekat sini saya nak tunjukkan sedikit dia punya simulation dia yang simple lah. Baik. So nanti apabila kereta kawalan jauh ni jalan ke hadapan, okey, apabila ada satu halangan di hadapan, okey, sensor IR ni, okey, dia akan menghantar satu isyarat ke depan. Baik. Dan apabila ada satu halangan, dia akan terpantul semula kepada sensor ini tersebut. Okey. Dan sensor ini, okey, IR ini akan menghantar isyarat kepada mikropengawal ini. Mikropengawal. Dan mikropengawal ini akan menghantar kepada empat motor DC yang ada dekat sini supaya brake. Akan break. Brake Automatik. Automatik dan juga buzzer. Buzzer akan berbunyi. Canggih. Okey, canggih cikgu. Itu yang kita nak. Dan jarak dia dalam 7 cm cikgu cakap tadi kan? Lebih kurang dalam 7 cm. Okey, lebih kurang dalam 7 cm. Okey, dan yang kedua adalah apabila kereta kawalan jauh kita ini dia lalu tempat yang gelap, okey, LDR akan berfungsi. Betul. Okey, LDR akan menerima kadar keamatan Kadar cahaya yang gelap tersebut kan? dan dia akan hantar isyarat kepada mikropengawal dan mikropengawal akan hantar kepada LED untuk Okey. menyala. Okey, baik cikgu. Terima kasih banyak untuk penerangan mengenai penambahbaikan kereta kawalan jauh kita hari ini. Dan sekarang kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini hanya di Maher, Didik TV KPM. Okey. Thank you. Hai murid-murid, tahukah anda? Revolusi perindustrian keempat
berlandaskan 9 teras utama dalam membangunkan teknologi ke arah pembaharuan yang lebih pintar. Apakah 9 teras utama dalam IR 4.0? Berikut adalah 9 teras revolusi perindustrian keempat. Pertama, robot berautonomi, autonomous robot. Kedua, keselamatan cyber, cyber security. Ketiga, data raya, big data. Keempat, realiti terimbuk, augmented reality, AR. Kelima, pengkomputeran awam, cloud computing. Keenam, pembuatan bahan tambah, additive manufacturing. Ketujuh, simulasi, simulation. Kelapan, internet pelbagai benda, Internet of Things, IoT. Kesembilan, persepaduan sistem, System Integration. Kesimpulan, revolusi perindustrian keempat adalah satu revolusi baru yang akan memberikan lebih banyak kemudahan kepada kehidupan manusia sekaligus meningkatkan produktiviti ekonomi, hospitality, perkhidmatan dan sektor lain. Terima kasih. Jumpa lagi. Didik TV. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Tadi kita bersama dengan Cikgu Amer belajar mengenai penambahbaikan untuk kereta kawalan jauh. Tetapi sekarang ni Cikgu Nalan kembali bersama Irfan dekat studio. Ya. Okey, Cikgu, welcome back. Okey. Dan sekarang ni apa pula kita akan belajar? Kenapa Irfan rasa kita ada macam palang automatik dekat sini? Okey. Baik Irfan, untuk segmen ini kita akan explore lagi satu produk iaitu lebih mudah untuk dihasilkan oleh pelajar. Sebab kalau ada yang mengatakan kereta kawalan jauh tu untuk peringkat yang lebih maju, mungkin bukan semua murid yang mampu capai. Baik. Jadi kita datang dengan lagi satu produk yang lebih mudah untuk dihasilkan iaitu palang automatik. Palang automatik. Okey, lebih sederhanalah tahapnya. Dia bukan sederhana, bolehlah. Okey, bolehlah. Dan yang seterusnya. Yang seterusnya. Ya. Okey, baik. Jadi mulakan ini sikit. adalah palang dia. Jadi kita tengok dulu. Yang ini pun sebenarnya sambungan daripada minggu lepas. Okey. Jadi gambar raja blok yang sedia ada macam ni dan kita telah pun buat penambahbaikan. Okey. So penambahbaikan dia adalah dari segi penderia inframerah, perintang pekercahaya, LED, RGB dan LED RGB. LED RGB. Apa Okey. beza LED dengan LED RGB, Cikgu? Okey, kejap lagi masa kita buat amali kita nampak. Baik. Tak ada Okey, masalah. bagi suspense sikit, boleh? Boleh suspense sikit, boleh, tak ada masalah. Okey. Teruskan, Seterusnya. Jadi ini adalah lakarannya. Lakaran. Lakaran ini telah pun diterangkan oleh Cikgu Amir. Okey, jadi peranan lakaran sangat penting dalam menghasilkan mana-mana reka bentuk sebab kita kena faham lakaran dapat menjimatkan satu item pembaziran yang sangat besar. Kalau kita tidak buat lakaran, penjanaan idea kita tak menjadi. Betul, Cikgu. Dan kalau kita buat sesuatu tanpa buat lakaran, kita tak ada rujukan. Tak ada rujukan. Bila tak ada rujukan, kita main Yang pasang-pasang. pasang-pasang tu kita akan Rosak. bazir, rosak, Ya. kita beli Dari segi baru. masa, dari segi upah, dari segi kos, Tenaga. dari segi tenaga, semuanya akan bazir. Jadi lakaran sangat penting dalam tajuk reka bentuk teknologi. Bukan untuk mekatronik saja. Sepanjang tajuk reka bentuk dan teknologi. Okey. Okey, dan ini saya buatkan sedikit simulasi bagaimana penyelesaian dia. Sebab kita ni mekatronik. Betul. Dan dah kata kita di hujung jari kan. Di hujung jari saja. Jadi daripada saya terang hanya sekadar mulut, baik kita tengok sekali secara animasinya. Jadi apa yang akan berlaku bila kereta sampai, Okey, itu sampai. okey, penderia inframerah Aha, dia akan detect. betul. Okey, dia akan detect kehadiran kereta. Okey. Okey, bila dia detect kehadiran kereta, daripada lampu merah dia menjadi lampu hijau. Hijau. Nampak tak Okey. palang tu naik tadi? Nampak, Cikgu? Nampak tak palang dia naik? Bertukar warna dia akan sekali dengan motor servo tu lah. Ya. Dia akan bergerak sekali. Jadi Okey. motor servo akan naikkan palang. Kemudian dia ada masa dia. Kalau tidak nanti kita palang dah naik kita leka dan terjatuh pula atas kereta. Jadi sebab tu kita kena kemudian dia akan tukar kepada bila kereta dah lalu dia akan tukar kepada kuning. Alright. Okey. Dan kemudiannya palang turun.
Dan warna Bila merah palang turun, merah nyala semula. Jadi paling lewat semasa kuning tu kereta dah kena lepas lah. Dia tak boleh lewat lagi lah. Okey. Ya. Okey, dan kita juga buat penambahbaikan di mana kadang-kadang walaupun warna pada palang itu dia buat boleh nampak dalam kegelapan, kita risau kadang-kadang pemandu dalam keadaan yang lebih tergesa-gesa, takut tidak nampak palang. Jadi apa yang kita buat, kita tambah lampu pada palang itu di mana kalau waktu malam akan ada cahaya. Cahaya lagi. Okey. Jadi nampak tak ada matahari kat atas tu? Nampak cikgu. Okey, kita tengok sekarang. Okey. Siapa datang? Bulan-bulan datang. Ya. Waktu malam pula. Ya, Okey. jadi bila malam kita tambah perintah pekecahaya di mana LED akan bernyala. Nyala. Okey. Jadi itu adalah dari segi simulasi bergambar. Simulasi bergambar yang kita nak bagi nampak murid nampak apakah akan jadi bila macam ni. Betul, Okey? cikgu. Okey. Seterusnya kita tengok lagi komponen-komponen dia. Jadi kita ada komponen pertama kita adalah perintah pekecahaya itu LDR. Cikgu Amir pun tadi dah terang. Okey, jadi apa? Saya tanya balik. Okey, LDR ni cikgu, dia akan mendetek satu cahaya sama ada gelap ke cerah ke, lepas tu dia akan hantar pula kepada mikro pengawal. Okey. Dan kalau ada LED dia akan menyala lah. Ya, betul. Dia mengesan keamatan cahaya lah. Betul. Dan LDR ni ingat lagi tak tadi Cikgu Amir cakap digital ke analog? Analog cikgu. Ya, pandai. Asyik baik, betul. Okey, pandai. Dan dia ada beberapa jenama lah. Saya tak perlu sebut jenamanya. Baik. Okey. Kemudian kita ada diod pemancar cahaya juga. LED. Okey, ataupun lebih dikenali sebagai LED. Okey. Dekat sini saya baru nak terang. Okey. Jadi kita tadi Irfan tanya kan, apa tu RGB? Betul. Okey, RGB ni dia untuk red, green, B tu apa? Blue. Ya, blue. Okey. Okey, red, green, blue. Jadi ada ni. Jadi satu LED dia boleh nyala 3 warna. 3 warna. Okey, macam ni kan. Saya tengok contoh yang kedua ni. Kalau yang satu LED tu, satu LED yang satu tu dia akan bertukar 3 warna berasingan. Oh, 3 warna berasingan. Okey. Sebab dia ada pin-pin dia. Baik. Okey, dan juga sebelah dia adalah yang berdiri asing. Berdiri asing. Sebab kita kalau nak buat sistem lampu trafik, kita bolehlah guna modul yang lagi satu. Betul. Yang Okey. asing tu kan. Tapi kalau kita nak satu warna saja, andai kata kita nak buat macam konsep drone. Perasan tak kalau drone terbang di atas, dia ada lampu LED yang Betul. hijau, merah. Jadi kita bolehlah guna RGB yang single color. Okey. Faham. Jadi itu adalah satu modul LED modul yang sangat berguna dalam reka bentuk. Ikut kesesuaian produk kita lah cikgu. Ikut kan? kesesuaian produk. Tapi untuk hari ini kita akan gunakan yang jenis traffic light. Traffic light. Lampu trafik lah. RGB. Okey. Okey, seterusnya ini adalah kod pengatur caraan kita. Coding dia. Okey, coding dia lah. Okey. Jadi kalau tengok sini, kita akan tambahkan penderian merah. Penderian inframerah dah ada. Dah ada dalam sistem kita. Okey. Motor servo dah ada. Dah ada, okey. LED RGB merah. Kita akan tambah. Kita akan tambah. Okey, baik. Okey, kita akan tambah. Ifan boleh nampak tak? Kat sini kan cikgu? Okey. Boleh tengok situ. Okey. Itu adalah kita punya LED RGB. Sebenarnya ada berapa warna? Ada 3 cikgu. Apa dia? Kita ada merah, kuning, hijau. Okey, betul. Kemudian kita akan tambah ada LED RGB merah, hijau, kuning. Kemudian kita ada LDR. Boleh bagi tahu saya tak LDR ada kat mana? Kat sini cikgu. Okey. Kalau LDR ada kat situ, di manakah LED-nya? LED berada di mana cikgu? Mana dia? Ada suspend dia bawah sikit. Bawah sikit cikgu Sini. Okey. Oh, kat bawah ni. Ini dia LED-nya. Okey. Jadi ini adalah bahasa dia dan kalau kita tengok yang pengatur caraan tadi ada Ain, ada Daud. Daud, betul. Tapi sekarang kita ada lagi seorang. Ada Den pula. Siapa pula Den ni? Kita ada Din. Din ni adalah untuk bukan Pak Din Bukan Pak Din bukan Pak Din. Dia adalah digital input. Okey. Jadi segala peranti yang digital input kita akan pasangkan pada kaki-kaki Din. Okey. Yang lainnya lebih kurang samalah Daud, Ain semua. Cuma kita ada servo lah yang baru. Ada servo. Sebab apa? Kita untuk palang kita perlu menggunakan servo. Baru servo tu boleh mengangkat dan servo ni dia ada jenis 90 darjah, dia ada 180, ada 360 darjah yang kita boleh tetapkan. Baik. Okey, kalau untuk macam hari ni kita pakai apa cikgu? kita pakai yang 90. 90 sahaja. Sebab kalau tengok pengatur caraan pun saya letak 90. Okey, servo satu sama dengan 90. Sebab kita nak palang tu naik 90, turun 90. Okey, dia tak ada macam turun break dance bawah. pula. Jangan ingat Michael Jackson sudah. Okey, cikgu. jadi dia naik 90, dia turun semula 90. Okey. Okey. Jadi bila kita dalam mekatronik ni, kita ada satu kelebihan
okey, kita boleh buat simulasi. Simulasi, betul. Jadi kita tak perlu terus buat pemasangan, tiba-tiba terbakar ataupun pengatur caraan kita belum kena. Jadi kita tak perlu terus buat dulu. Okey. Okey, kita buat coding dalam peranti, kemudian kita buat simulasi pun dalam peranti. Dalam peranti juga. Ya. Jadi sebab kita dah kata mekatronik di hujung jari kan? Betul. Jadi semuanya kita gunakan peranti. Baik. Jadi bila kita buat macam ni, kita boleh cuba dulu. Ada tak pengatur cara yang kita buat akan berjaya? Akan berjaya. Betul. Kalau keluar error dalam sini, kita ubah dulu pengatur caraan kita. Jangan kita buat kat situ terus. Ya. Sebab lagi satu, kalau kita tengok kawasan kerja kita adalah sangat kecil. Sangat kecil. Nak cocok, nak cabut, nak cocok. Sangat terhad, cikgu, papan-papan kita pun mudah untuk rosak. Jadi kita buat simulasi terlebih dahulu. Okey. So kalau kita tengok, kita mulakan dengan run lah. Bila kita dah susun semua ni, kalau kita tengok kita ada LDR, motor servo, semua dah ada. Okey, jadi kita mulakan dengan run lah. Run dulu. Bila kita run, apa yang berlaku? Perasan tak? Apa yang berlaku pada kita punya IR? Itu IR infrared sensor. Okey, baik. Nampak tak daripada satu? Aha. Okey. Dia tadi dia off. Sekarang dia dah ada bateri. Bila run dia jadi hijau, baru nyala satu. Baru nyala. Okey. Bila satu, apa yang menyala? Lampu merah. Lampu merah. Betul. Dan perasan tak pada palang tu? Saya buat lagi sekali Okey. Nampak tak palang tu? Palang tu turun ya, cikgu? Palang tu turun. Jadi bila ada sumber elektrik, palang tu dalam keadaan turun. Turun. Okey. Kemudian kita tengok Baik. bila ada kereta. Ada kereta. Okey. Okey. Dulu. Sekejap Sorry. Tak apa. Okey. Terlajak. Cikgu gurau pula. Okey. Okey. Okey, bila merah, okey, kemudiannya hijau. Hijau. Bila hijau, kereta boleh lalu. Boleh lalu. Apa jadi pada palang? Palang akan naik. Palang Berangkat. akan naik. Dan dalam masa yang kita tetapkan yang mengikut, kalau kita nak 3 minit, 2 minit, 4 minit, ikutlah kita punya kan. Jadi kemudian kuning akan blink. Akan blink. Jadi kereta mesti melalui palang Jangan sebelum. tunggu dah lah kan. Jangan tunggu lagi. Jangan tunggu sibuk tengok kuning, jangan baru tengok. nak WhatsApp, baru nak WeChat, tak boleh nak Tak selfie atas palang, tak boleh lah. Tak boleh. Bahaya. Ya, jadi Okey. terus jalan. Bila dia terus jalan, kembali semula pada merah. Palang dah turun. Okey. Dan untuk LDR, okey, kita letakkan keamatan dia 220. Baik. Okey, dalam 220, LED tak nyala. Nampak tak yang LED paling atas sekali tak nyala kan? Tak nyala, cikgu. Okey, kita bila berubah daripada 220 keamatan kepada 225, dia bernyala. Okey, baik. Dan kalau kita stop, semua hilang Semua balik. hilang. Okey, itu kita matikan sumber kuasa lah. Baik. Jadi ini kita nak uji adalah bagaimana pengatur caraan yang kita buat serasi dengan penyambungan kita. Betul. Kalau kita buat, ada tak penyambungan kita akan berjaya? Itulah bendanya. Kalau kita nampak ada mungkin sedikit ralat, cikgu, dekat simulasi kita kena ubahlah kan? Biasanya simulasi yang dihasilkan oleh mana-mana pengeluar, ada beberapa jenama yang dijual di pasaran mana-mana pun, simulasi ini memang dah pandai. Dah pandai. Okey. Jadi kalau kita buat sambungan yang salah, masa kita buat sambungan, dia automatik akan keluarkan notifikasi error. Jadi dekat situ kita betulkan terus. Baik, maknanya dengan teknologi sekarang ni, cikgu, boleh Ya. kita awal-awal lah. Bukan kita saja menjadi cikgu, dalam dunia teknologi tinggi ni, yang canggih ni, komputer atau handphone tu sendiri boleh membantu Boleh kita membantu belajar. kita, betul. Sebab apa, Okey. cikgu? Teknologi di hujung jari. Ya. Okey. Dan seterusnya. Jadi ini adalah sambungan-sambungan dia yang Irfan akan buat. Okey. Tapi jangan risau, saya bantu Irfan. Boleh, tak ada masalah. Okey, jadi kita mulakan dulu dengan LDR kita dah pasang. LDR dah pasang, okey. Okey, LDR dah pasang. Tak ada masalah. Cikgu nak saya pasang apa, Okey. cikgu? Pasangkan, bantu saya pasangkan IR dulu, infrared sensor. IR, okey. Okey, infrared sensor, penderia inframerah. Dia ada satu kaki out. Satu kaki out. Okey, dia ada satu kaki GND dan dia ada satu kaki atau pin lah VCC. Okey, out pergi kepada DIN 1. Jadi daripada papan saya dah sambungkan. Okey, dah pasang. Okey, dah sambungkan. Okey. Cuma Irfan perlu sambungkan Masukkan pada saja. komponen saja daripada papan tu. Okey, Boleh tengok baik. warna wire Baik. tu, boleh semak. Baik. Boleh semak betul tak? Okey, daripada mana? DIN 1. DIN 1. DIN 1 warna apa? DIN 1 warna... Kejap ya, cikgu. Nampak, cikgu. Warna apa, cikgu? Paling atas sekali. Paling atas sekali. Ni. Okey, warna biru, cikgu. Okey, so DIN 1 pergi kepada out. Out, okey. Out dekat sini. Saya Ya. masukkan. Baik. Okey. Kemudian ground. Okey, kita boleh Okey. pasangkan terus. Saya dah Dah pasang. pasangkan. Okey. VCC 5 volt. Jadi 5 kalau volt. pairing ni, Okey. VCC dia warna Warna kelabu. kelabu. Jadi Okey. kelabu dia mana? Dah masuk Betul tak pada VCC? Betul.
dekat 5 volt, Irfan akan masukkan dekat VCC sinilah. Ya. Okey, baik. Kita masukkan. Okey, seterusnya kita akan sambungkan motor servo. Baik. Motor servo dia sangat mudah sebab dia satu kelompok yang sama. Irfan hanya perlu cocok saja ikut warna dia. Ikut warna warna. dia ada brown, red, orange. Brown, red dengan orange. Kita Dekat tengok papan tu sini. tolong pasangkan. Okey, kalau brown hujung sekali, kita masukkan dekat nombor 1 cikgu Ya, nombor 1. Baik, dah pasang. Okey, dan last kali tinggal adalah apa dia yang tinggal? Sumber kuasa. Sumber kuasa dia cikgu. Okey, yang ini pun Cikgu Amir ada terang tadi. Jadi saya sambung aja. Okey. Saya nak tanya Irfan. Ya, saya. Ada dua warna wire Dua kan? warna, betul. Apa dia? Warna merah dengan warna hitam. Okey, jadi merah pergi pada mana? Merah, seingat saya Cikgu Amir cakap positif. Ya, betul. Pandai. Irfan ni memang bijak lah. Okey, jadi kita tolong masukkan dia. sambungkan. Baik, dan warna hitam kita bagi kepada negatif. Okey. Okey, siap. Jadi kalau kita onkan papan ni, dah pun siap. Dah pun siap. Ya. Okey. Oh, lebih mudah sikit daripada kereta tadi. Ya, dia lebih mudah. Jadi sesuai untuk murid yang kita kena faham murid kita kan. Jadi betul. murid yang level lain kita bagi aktiviti yang berlainan. Jadi kita tidak boleh mengharapkan satu Malaysia semua buat kereta kontrol, kereta kawalan Baik. jauh. Okey. Okey, so macam inilah habis Macam kita inilah punya. hasilnya. Ah. Okey. Kalau kita lihat sini memang sudah cukup lengkap lah cikgu. Ya. Yang kelepas ni kita tak silap kita akan uji Ya, produk kita hasil dalam ni. segmen akhir ni kita akan uji. Okey, kalau macam tu adik semua jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. M. Alamak. Dia berhenti lah cikgu. Ya, dia akan berhenti. So, apabila kita ke depan, apabila ada halangan di hadapan, kereta kawalan jauh kita akan berhenti tiba-tiba dan kemudian dia akan menghasilkan satu bunyi pembas yang nyaring. Yang nyaring. Okey, untuk memberi peringatan bahawa kita bahawa kat depan ada satu halangan. Okey, dan seterusnya LDR kita, okey. Dan seterusnya adalah LDR kita apabila dia gelap, okey, kita lihat LED akan menyala. Apabila Betul. berada dalam keadaan gelap, LED akan menyala. So itu adalah penambahbaikan yang telah kita sama-sama buat tadi, Belajar. Irfan. Betul, cikgu. Okey, dan kita dapat lihat bagaimana dia berfungsi. Dia berhenti secara automatik. Okey, Di mana bila ada halangan kat depan tu kan? itulah kelebihan dia yang ada pada kereta kawalan jauh yang telah kita buat penambahbaikan. Okey, mungkin cikgu boleh tunjuk lagi sekali cikgu. Dia punya pergerakan dia macam Okey, mana. Lagi boleh. sekali lepas tu Boleh, tak ada kita masalah. nak tengok macam mana. Okey, kita kawal dia menggunakan telefon bimbit. Okey, kita hanya perlu hampir melanggarlah sesuatu Baik. halangan. Okey, bila kita tekan ke hadapan, dia akan bergerak. Dia akan berhenti Itu dia. secara automatik dan buzzer akan berbunyi. Berbunyi. Okey, kemudian kita boleh ke belakangkan semula lah. Kita kawalan benda ni adalah berdasarkan kepada telefon bimbit sahaja. Baik cikgu, terima kasih cikgu Amir. Right. Bagaimana pula dengan palang automatik kita cikgu Nathan? Okey, palang automatik kita. Yang ini Irfan punya, Baik. yang ini saya punya. Okey. Jadi kita tengok jadi tak jadi. Jadi tak jadi. Okey, apa nak kena buat cikgu? Okey, saya boleh
bagi saya kereta tadi? Nak pinjam kereta kejap lah. kereta. Okey, boleh. Kita nak pinjam kereta. Okey. Okey. Nampak tak apa yang jadi? Okey, saya off dulu. Baik. Okey. Okey, Silakan. Jadi ini depan kereta. Okey. Okey. Okey, jadi bila kereta sampai, nampak tak dia naik? Sebab dah sensor tu dah berfungsi Ya. kat situ. Betul. Dan selagi kereta ni ada, dia tak gerak. Tak Tapi gerak. kita tak nak manusia leka sebab tu kita bagi, nampak tak dia dah pergi hijau dan kuning. Kuning. Okey, jadi kita geraklah kereta ni. Okey. Sorry. Okey. Oh. Oops. Itulah orang cakap jangan Ini yang leka. kita jangan leka. Jangan Saya leka. cakap dengan Irfan dah leka. melanggar. Apa dah kita terlanggar. buat lagi sekali? Okey. Okey, kita buat lagi sekali. Okey, kereta sampai. Dekat sikit. Okey, naik. Okey, Alright. saya langkah berjaga Langkah saya jaga-jaga. jaga. Okey. Okey, dan lampu kuning, kemudian okey, lampu merah. Lampu merah. Dah Okey, selamat. jadi. Okey. LDR kan? LDR. Okey, Irfan cuba tutup dengan tangan sendiri. Cuba tengah-tengah sini. Tutup apa ni? Okey, LDR, tutup. Jadi aku Okey. perlu tutup saja. Okey, tengok nyala tak LED tu? Oh, menyala lah cikgu. Ah, Saya dia lihat. klip kan? Sebab studio okey. kita cahaya banyak, jadi kita kena tutup dengan tangan. Tutup tangan. Jadi yang ini pun sama. Ini yang model yang saya bawa juga sama. Okey. Bila ada halangan, Ada halangan. palang naik, ada lampu Ada hijau. lampu hijau. Okey, kemudian lampu Kuning. kuning. Okey, kemudian turun, Lampu turun. merah semula. Baik. Okey. Tengok. Kemudian LED-nya nyala tak? Nyala cikgu. Berkelip-kelip. Okey. Jadi bermaksud Irfan boleh buat benda yang sama saya boleh buat. Boleh, Jadi cikgu. tahniahlah Irfan. Terima kasih Cikgu Naden. Saya rasa adik-adik kat rumah pun hari ini dah pun belajar cara untuk kita tambah baik dari segi kereta kawalan jauh Ya, dan betul. juga kita punya palang automatik. Dengan itu Cikgu, terima kasih banyak-banyak Cikgu Amir dan juga Cikgu terima Naden kerana kasih. bersama kami hari ini di Mahir Didik TV KPM mengajar kita mengenai mata pelajaran reka bentuk dan teknologi dengan tajuknya Mekatronik. Okey, kita kembali pada lain hari insya-Allah kalau rezeki kita akan berjumpa lagi. Dengan itu Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih Cikgu. Okey.